saya jemput Tuan Sim Zin, Bayan Baru. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bayan Baru nombor 9. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Bayan Baru. Walaupun nama Sim tapi dia bukan sepupu saya. Kawan baik saya, rakan seperjuangan. Malaysia telah berjaya merunding beberapa flexibility di dalam bab perolehan kerajaan ataupun PK di bawah CPTPP, Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement, dalam usaha untuk meneruskan agenda membantu syarikat tempatan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi mendapatkan kontrak kerajaan. Dalam hal ini, Malaysia telah memperoleh keutamaan harga bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tertakluk di bawah CPTPP, di mana syarikat Bumiputera akan diberikan keutamaan berdasarkan kategori, nilai perolehan dan peratusan keutamaan. Dan keutamaan ini juga dipanjangkan kepada syarikat tempatan yang lain yang membekalkan barang dan perkhidmatan daripada negara CPTPP. Dan selain itu, Malaysia juga mendapat kelonggaran bagi membangunkan syarikat tempatan dan syarikat Bumiputera dalam sektor pembinaan. Antara kelonggaran tersebut adalah kerajaan dibenarkan untuk memperuntukkan sehingga 30% daripada nilai tahunan kontrak perolehan kerja tertakluk ataupun dengan izin covered procurement, iaitu kerja-kerja yang tertakluk kepada CPTPP ini kepada kontrak Bumiputera bagi kontrak kerja yang melebihi nilai ambang. Dan tambahan lagi, nilai perolehan yang melibatkan kontrak kerja grade G1 hingga G6 adalah tidak tertakluk kepada ataupun tidak tertakluk di bawah bab PK yang saya sebut tadi. Secara umumnya, syarikat tempatan termasuk PKS masih boleh menyertai perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja di bawah nilai ambang bab PK CPTPP. Malaysia juga telah berjaya merundingkan beberapa pengecualian di bawah bab PK ini dalam usaha untuk meneruskan peluang kepada PKS menyertai perolehan kerajaan yang antaranya terdiri daripada 1. Perkongsian awam swasta ataupun Private Public Partnership PPP, termasuk projek-projek bina, operasi dan pindah, Build, Operate and Transfer BOT dalam konsesi kerja awam. Keduanya, perolehan berhubung dengan program pembangunan luar bandar di kawasan luar bandar dengan kurang daripada 10,000 penduduk dan program pembasmian kemiskinan untuk isi rumah yang berpendapatan di bawah pendapatan garis kemiskinan Malaysia. Ketiga, program-program perumahan rakyat. Keempat, perkhidmatan pembinaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan cerun. Dan kelima, perkhidmatan pengerukan ataupun dredging. Izin. Terima kasih. Saya jemput, ya, Bayan Baru. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih YB Steven Sim, Sim Sezin dan Johar Syahidan Kasim. Semuanya Sim tapi bukan sepupu ya. Saya ingin terima kasih kepada kerajaan kerana memberi banyak pelonggaran untuk PKS kita, kerana kita tahu bahawa syarikat-syarikat besar kalau masuk ke Malaysia, dia memberi saingan yang sangat besar kepada PKS-nya. Kita terutamanya syarikat-syarikat yang kecil tidak mampu bersaing dengan syarikat besar. Jadi kita harus melihat CPTPP ini secara positif juga. Bagaimana kerana kita pun mempunyai pasaran yang lebih luas. Jadi, adakah rancangan kerajaan untuk membawa PKS kita untuk menembusi pasaran-pasaran negara-negara CPTPP? Kerana syarikat-syarikat besar Malaysia memang mereka sudah boleh berdikari, boleh pergi keluar menembusi pasaran besar, tetapi untuk syarikat PKS kita ni mereka tidak mempunyai knowledge atau prosedur dan sebagainya untuk menembusi negara-negara CPTPP yang memberi peluang yang cukup besar untuk syarikat Malaysia. Mohon pencerahan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Bayan Baru. Terima kasih Tan Sri Yang di-Petua. Betul apa yang dikatakan oleh saudara saya Bayan Baru itu, sebenarnya CPTPP ini mempunyai kelebihan, contohnya memberikan peluang kecapaian ataupun akses kepada perniagaan kita kepada pasaran yang lebih besar, dan kita juga boleh memperoleh ataupun mendapat sumber bahan mentah dengan harga yang lebih kompetitif, meningkatkan peluang pelaburan asing serta peluang pembangunan kapasiti dengan bantuan kepakaran teknikal
terutamanya daripada luar negara. Jadi dia antara kelebihan CPTPP kepada negara kita Malaysia, dan kita faham bahawa PKS kita, syarikat-syarikat tempatan terutamanya PKS mungkin menghadapi cabaran. Justru itu pelbagai program telah dilaksanakan. Contoh saya bagi pelan tindakan bersepadu PKS ataupun SME Integrated Plan of Action telah disediakan untuk penyelarasan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan serta penilaian hasil program pembangunan PKMS yang dilaporkan oleh pelbagai agensi dan kementerian. Bagi tahun 2023 contohnya, terdapat 225 program pembangunan PMKS untuk dilaksanakan dengan peruntukan kewangan berjumlah 10.64 bilion dan dijangka akan memberi manfaat kepada 644,731 PMKS, bukan saja PKS tapi PMKS, melalui pelaksanaan oleh 12 kementerian dan 63 agensi, termasuk kerajaan-kerajaan negeri yang merangkumi 5 bidang tumpuan. Satu, akses kepada pembiayaan. Keduanya, pembangunan modal insan. Ketiganya, akses kepada pasaran. Keempat, adaptasi teknologi dan inovasi. Dan kelima, program-program untuk peningkatan ataupun penambahbaikan infrastruktur. Bagi tahun 2023, SME Core Malaysia telah meluluskan peruntukan sebanyak 90 juta ringgit, dan daripada jumlah itu 79 juta diperuntukkan untuk membantu pengembangan dan pertumbuhan perniagaan sehinggalah kepada peluasan pasaran PMKS ke luar negara seperti yang telah diminta oleh YB Bayan Baru. Bantuan geran ini mensasarkan lebih kurang 1,163 penerima manfaat, dan bermula Januari hingga Oktober tahun ini sejumlah 1,855 PMKS telah mendapat manfaatnya. Walaupun kita target hanya 1,100, tapi kita dah mencapai 1,800 lebih PMKS untuk mendapat manfaat tersebut dengan nilai yang diluluskan berjumlah 57.42 juta ringgit. Sekian, terima kasih. Saya jemput kapal. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya, apakah langkah bagi memastikan Malaysia tidak dibelenggu dengan klausul ISDS yang terkandung dalam CPTPP serta dalam masa yang sama dapat melindungi kepentingan syarikat tempatan daripada persaingan syarikat multinasional yang mempunyai dana yang lebih besar? Kedua, apakah langkah-langkah yang kerajaan dapat laksanakan bagi melindungi harta intelek tempatan termasuk dalam menambah nilai niche produk negara dengan izin bagi membolehkan ia bersaing dengan sesebuah kolam pasaran atau market pool CPTPP yang besar? Terima kasih Yang di-Pertua. Sila Menteri. Sebenarnya soalan ini dia lebih menuju, soalan asalnya menuju kepada proses perolehan kerajaan. Jadi dia berkaitan dengan Kementerian Kewangan. Mungkin soalan-soalan yang dibangkitkan tu lebih kepada kementerian lain. Tapi saya cuba untuk jawab. Seperti yang lebih kepada MITI contohnya. Tapi saya cuba jawab. Saya tak bagi tahu tadi. Dalam aspek perlindungan kepada syarikat-syarikat tempatan kita, kita ada membincangkan beberapa fleksibiliti. Dan saya telah pun memberikan fleksibiliti tersebut. Termasuk contohnya keutamaan harga bagi perolehan, bekalan dan perkhidmatan yang tertakluk di bawah CPTPP. Dan mungkin saya bagi sedikit lagi maklumat secara lebih jitu. Contohnya kategori pertama, keutamaan harga bagi syarikat Bumi Putra yang membekalkan barangan asal daripada mana-mana negara ahli CPTPP. Contohnya untuk nilai perolehan melebihi RM5,000 sehingga 1.5 juta, peratusan keutamaan 7%. Yang melebihi 1.5 juta sehingga 5 juta, 5%. Melebihi 5 juta sehingga 10 juta, 3%. Melebihi 10 juta sehingga 15 juta, 2.5%. Jadi ini antara contoh yang telah kerajaan lakukan untuk melindungi syarikat-syarikat terutamanya PMKS termasuk syarikat Bumi Putra di Malaysia. Dalam pelaksanaan PTPP yang selebihnya mungkin harta intelek dan sebagainya dia lebih kepada kementerian lain, contohnya KPDN. Terima kasih. Baik.